Hello. Okay, baik. Terima kasih um, pada mereka yang telah mengikuti platform sosial media kami. Jadi, tanpa membuang masa, saya akan mulakan sesi pada hari ini. Okay, sesi hari ini ialah mengulang kaji karangan iaitu persediaan awal PSLE. Jadi untuk pelajar-pelajar yang darjah 5 atau darjah 4 pun boleh juga turut serta dalam sesi ini. Dan saya akan kongsikan tips-tips atau ciri-ciri penulisan yang boleh belajar-belajar untuk memperbaiki karangan mereka. Sebab setiap kali saya tanya pada pelajar kan, kalau pada hari itu kita perlu lakukan karangan, jadi pelajar akan beritahu saya, oh cikgu, saya tak suka lah buat karangan sebab tak pasti bagaimana untuk merangkai dia, tidak pasti nak ingin tulis apa untuk karangan mereka. Jadi melalui sesi ini, saya harap pelajar dan juga ibu bapa juga dapat mempelajari beberapa ciri penulisan yang boleh awak kongsi. Baik. Jadi kalau kita lihat untuk karangan, pelajar diberikan masa 50 minit. Ya, 50 minit untuk menjawab kertas 1 PSLE. Jadi kertas 1 ni ialah untuk karangan. Okey. Jadi ada yang beranggapan bahawa dengan menulis karangan lebih panjang mereka akan dapat markah yang lebih banyak. Sebenarnya tidak tepat. Jika mereka tulis lebih panjang, kita risau jika mereka tidak mempunyai masa untuk melengkapkan karangan tersebut. Jadi mereka akan tulis tanpa sebarang tanpa merangka karangan mereka dengan betul. Jadi kita akan kongsikan tips-tips. Apakah ciri-ciri penulisan yang perlu ada dalam sesebuah karangan itu? Baik. Terima kasih lagi pada mereka yang telah join live kami. Mari. Untuk hari ini, kami akan kongsikan dan bincangkan soalan PSLE tahun 2021. Jadi ini adalah soalan karangan PSLE tahun 2021. Jadi sebelum saya mula, saya ingin tanyalah kepada mereka yang sudah ada di dalam live ni, boleh tak anda kongsi dengan saya, apakah itu klimaks dan penyelesaian? Dalam sebuah karangan kan kita perlu ada permulaan, kita perlu ada masalah, klimaks, kemudian penyelesaian dan penutup. Jadi anda tahu tak apakah klimaks dan penyelesaian untuk sesebuah karangan? Ada yang ingin cuba meneka apa tu klimaks dan penyelesaian sesebuah karangan? Okey, baik. Dalam setiap karangan, bila pelajar dapat soalan karangan ini, mereka akan lihat gambar yang diberikan. Untuk PSLE ada 6 gambar. Kotak yang terakhir itu adalah tanda tanya, di mana pelajar akan menuliskan penyelesaian mereka. Klimaks tu seperti masalah, kemuncak dalam cerita ini. Kita lihat ya, kita lihat karangan 2021 ini. Jadi kita lihat gambar. Kadang-kadang kalau ada pelajar yang tidak pasti nak tulis apa atau tidak pasti ceritanya mengenai apa, mereka boleh lihat kata bantu yang disediakan di bawah. Jadi melalui kata bantu ini yang membantu pelajar untuk memahami cerita itu dengan lebih baik. Jadi di sini kita lihat, pertama ada lawatan sambil belajar, atau learning journey. Kemudian kita lihat, menaiki bas, berasa marah, monyet, teruja, nakal, zoo dan merampas beg. Jadi bila pelajar membaca kata bantu yang disediakan, mereka dapat lebih memahami jalan cerita mereka. Jadi sebaik mereka sudah melihat gambar bentuk soalan karangan ini, mereka perlu fikirkan soalan seperti siapa atau watak. Watak dalam karangan ini. Watak di mana ia berlaku dan apa. Apa yang mereka lakukan.
Kemudian masalah. Kita perlu lihat di manakah masalah dalam cerita ini. Punca masalahnya apa? Dan juga penyelesaiannya. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, points-points yang tadi saya telah bincangkan seperti siapa, apa, di mana, masalah ni semua, pelajar boleh catat, boleh tulis mengikut peta minda, mind map atau just point form saja di bawah sini. Okey, memandangkan soalan karangan ni 50 minit, jadi pelajar boleh ketepikan 5 minit untuk plan. Jadi 5 minit tu untuk menulis apa yang telah saya bincangkan tadi, kemudian 40 minit 40 minit untuk menulis karangan, kemudian 5 minit yang terakhir itu untuk mereka semak semula karangan mereka. Adakah untuk ejaan, ada kesilapan ejaan kah, kesilapan tata bahasa kah. Jadi bila mereka ketepikan, mereka bijak untuk susun masa mereka, mereka dapat melakukan karangan itu dengan baik. Mereka dapat lengkapkan karangan itu mengikut masa yang diberikan. Okey? Baik. Jadi kalau kita lihat gambar pertama kita lihat di sini, latar tempatnya di dalam sebuah bilik darjah, di mana gurunya memberitahu pelajar bahawa mereka akan adakan learning journey atau lawatan sambil belajar. Okay, kemudian kita lihat gambar kedua, mereka sudah bersedia untuk menaiki bas untuk pergi ke tempat tersebut. Kemudian ada perkara yang berlaku di dalam bas. Kemudian nombor 4, kita lihat pelajar ini mengganggu seekor monyet. Kemudian gambar 5, monyet itu tersebut telah merampas beg pelajar tersebut dan pelajar harus fikirkan apakah penyelesaiannya. Okay, kita lihat gambar ini kan. Awak boleh tak lihat di mana bahagian klimaks cerita ini? Boleh beritahu saya gambar mana klimaks cerita ini? Maknanya kemuncak masalah cerita ini. Okay, jika kita lihat, okay, masalah yang besar yang perlu mereka selesaikan ialah gambar nombor 5. Betul tu. Okay, terima kasih. Okay, gambar nombor 5 ni merupakan klimaks cerita ini. Apabila monyet itu telah merampas begnya, apa akan terjadi? Pelajar ni apakah mereka patut lakukan? Jadi betul, okay, gambar nombor 5 adalah klimaks bagi karangan ini. Okay, jadi kemudian kadang-kadang juga pelajar ingat, mereka beranggapan bahawa sebab dalam karangan tu ada perenggan kan. Jadi selalunya untuk darjah 6 kita akan encourage mereka untuk tulis 6 perenggan. Kadang-kadang mereka fikir bahawa satu gambar tu untuk satu perenggan. Sebenarnya kami boleh cantumkan 2 gambar untuk menjadi satu perenggan. Okay, contoh di sini, gambar 1 boleh jadi perenggan permulaan. Kemudian gambar 2 dan 3 boleh menjadi perenggan 2. Okey, kemudian gambar keempat ini boleh jadi perenggan punca masalah, perenggan 3. Kemudian perenggan 4 di mana masalah itu berlaku, klimaksnya. Kemudian perenggan kelima penyelesaian dan perenggan keenam, perenggan terakhir tu penutup. Okey, jadi beza penyelesaian dan penutup. Penyelesaian tu bagaimana masalah itu diselesaikan. Penutup ia lebih kepada what's the lesson learned, pengajaran daripada peristiwa ini. Okey, jadi itu adalah pemerengganan untuk sesebuah karangan. Okey, baik. Okey, jadi saya telah kongsikan klimaks, penyelesaian, pemerengganan dan idea, bagaimana untuk mereka mencungkil idea dengan tuliskan poin-poin seperti siapa, di mana, masalah, penyelesaian. Okay. Ada sebarang soalan tak sejauh ini?
Baik, jika tiada sebarang soalan, saya akan kongsikan sampel karangan yang telah disediakan oleh pihak Pusat Bahasa Nusa. Okey, jadi ini adalah sampel karangan yang kami sediakan berdasarkan gambar tadi. Okey, berdasarkan gambar yang telah saya kongsikan tadi, ini merupakan sampel dan jadi pelajar boleh lihat apakah ciri-ciri penulisan yang telah kami masukkan ke dalam karangan kami dan bolehlah bandingkan dengan karangan pelajar. Okay, kalau ada karangan awak dengan awak sekarang, awak boleh keluarkan. Kemudian awak boleh bandingkan. Apa yang kurang dalam karangan awak? Okey, baik. Kita lihat. Perenggan yang pertama, perenggan pembukaan. Akil, pulangkan semula barang saya. Kedengaran pekikan lantang Natasha bak memecahkan gegendang telinga dari sudut kelas, jelas menampakkan kemarahannya. Okey, jadi di sini pembukaan, pembukaan ini penting sebab ia akan memastikan bahawa pembaca akan terus berminat untuk membaca cerita awak atau tidak. Jadi pembukaan awak tu haruslah menarik untuk menarik perhatian pembaca supaya mereka akan membaca cerita awak sampai habis. Okey, dan satu tips yang saya selalu kongsikan ialah bila kita menulis karangan, kita harus pastikan kita bercerita dan tidak hanya memberitahu. Show not tell. Okey, jadi di sini kita lihat kita mulakan perenggan pertama dengan dialog. Okey, ada cara-cara lain juga untuk memulakan karangan selain dialog. Kita boleh gunakan monolog, kita boleh gunakan kesan bunyi atau tindakan watak. Okey, jadi di sini saja penulis telah membuat pembaca tertanya-tanya. Apa yang sedang berlaku? Kenapa dia marah Akil? Kan? Jadi kita membuat penulis tertanya-tanya apa yang sedang berlaku. Maaf, pembaca, bukan penulis. Pembaca tertanya-tanya. Okey, dan kalau kita lihat selain pembukaan yang menarik, dalam perenggan 1, penulis telah menggunakan bandingan semacam. Bandingan semacam tu kalau kita lihat di sini, bak memecahkan genggendang telinga. Genggendang telinga tu apa? Genggendang telinga tu eardrums. Okey. Jadi dia menunjukkan suasana tu sangat kecoh. Bila dia pekik tu, pekikan dia tu terlalu lantang, bak memecahkan genggendang telinga. Okey, jadi kalau kita lihat di sini ada penggunaan bandingan semacam. Bila kita gunakan bandingan semacam bak memecahkan genggendang telinga, pembaca dapat imajinasi, dapat menggambarkan bagaimana perasaan marah tu bagaimana. Adakah marah yang biasa-biasa atau betul-betul marah? Jadi bak memecah genggendang telinga menunjukkan bahawa Natasha ni betul-betul marah dengan Akil. Okay. Kemudian kita pergi ke perenggan seterusnya. Akil semakin terhibur melihat gelagat Natasha yang seperti cacing kepanasan, bersungguh-sungguh mahu mendapatkan semula diarinya itu. Murid-murid yang lain sekadar memerhatikan sahaja. Mereka tidak mahu campur tangan kerana sudah lali dengan perangai Akil yang nakal. Di sini kita dah tahu watak utamanya Akil dan Natasha kan. Akil tu wataknya, perwatakannya bagaimana? Di sini kita dapat lihat perwatakan Akil yang nakal. Jadi kalau kita lihat gelagat, gelagat tu behavior. Natasha seperti cacing kepanasan. Cacing kepanasan tu agitated. Dia rasa sangat-sangat agitated dengan Akil. Sebab apa? Akil telah mengambil diarinya.
Jadi murid-murid yang lain tidak mahu campur tangan. Di sini ada penggunaan peribahasa. Jadi dalam karangan untuk meraih markah isi, kita bolehlah gunakan peribahasa. Okey, di sini juga kita lihat ada penggunaan kata ganda berimbuhan. Okey, kerana sudah lali. Kalau lali, pelajar sering gunakan perkataan seperti sudah terbiasa. Jadi di sini kita gunakan kata adjektif. Kita mempelbagaikan kata adjektif kita. Okey, jadi selain daripada kalau selalu kita gunakan sudah terbiasa, okey, kita boleh gantikan dengan perkataan adjektif yang lebih menarik dengan lali. Okey, jadi perenggan kedua kita sudah mengenali perwatakan watak akil ni. Okay, seterusnya kita lihat. Sejurus kemudian, Cikgu Amelia muncul di muka pintu kelas. Dengan tidak membuang masa, Akil bergegas ke kerusinya. Wajahnya pucat lesi kerana takut akan dimarahi oleh Cikgu Amelia. Di sini juga terdapat kata adjektif tepat. Selain selalu kita gunakan berjalan dengan pantas, berjalan dengan cepat, kita gunakan perkataan bergegas untuk menunjukkan berapa cepat tu orang tu jalan. Jadi bergegas tu menunjukkan dia tak nak dimarahi kan, dia tidak dimarahi Cikgu Amelia, jadi cepat-cepat pergi ke kerusinya. Jadi kita gunakan perkataan bergegas, kata adjektif, kata kerja tepat. Kemudian kita lihat pucat lesi. Selain daripada kata wajahnya takut, wajahnya kelihatan takut. Jadi untuk menambahkan, untuk menekankan bahawa dia sedang merasa takut, kita gunakan pucat lesi. Okey. Kemudian kita lihat perenggan seterusnya. Jadi di sini kita sudah lihat ciri-ciri penulisan yang ada dalam karangan ini. Kita telah gunakan bandingan semacam, kata ganda berimbuhan, peribahasa, kata adjektif dan kata kerja tepat. Okey, seterusnya kita pergi ke perenggan seterusnya. Kita telah gunakan dialog. Jadi dalam karangan bolehlah gunakan dialog juga untuk supaya cerita itu tidak mendatar. Okey, jadi kita gunakan dialog di sini. Murid-murid, cikgu ada berita gembira untuk kamu semua. Pada hari terakhir sekolah, kamu semua akan ke taman haiwan, kata Cikgu Amelia. Jadi sebaik kita boleh letakkan diri kita dalam diri pelajar tersebut. Jadi kalau pada zaman sekolah awak pada sekarang ni, bila guru kata kita akan pergi ke zoo contohnya, taman haiwan. Jadi apakah perasaan awak? Tentu sekali awak akan rasa gembira kan? Jadi awak perlulah gambarkan perasaan tersebut, suasana tersebut sebaik guru beritahu awak. Jadi di sini kita masukkan suasana. Betul, teruja. Okey. Suasana kelas terus berubah kecoh. Semua murid berbual-bual kerana berasa gairah. Maklumlah sudah lama mereka tidak berdharma wisata. Berdharma wisata ialah learning journey. Okey. Jadi berdharma wisata ialah learning journey. Okay. Ini adalah satu perkataan yang pelajar boleh gunakan untuk learning journey kan. Kita boleh kata berdharma wisata. Jadi di sini kita sudah lihat, kita sudah gambarkan perasaan pelajar tu bagaimana. Bila pembaca membaca bahagian ini, pembaca dapat gambarkan dalam fikiran mereka, betul lah saya dapat lihat, betul bila guru kata kami akan lakukan lawatan sambil belajar, jadi perasaan itu apa yang betul yang saya rasa, perasaan itulah yang apa saya akan rasa. Jadi gunakan perasaan tersebut untuk gambarkan. Baik, jadi kita lihat seterusnya.
Akhirnya hari yang dinanti tiba. Cikgu Amelia mengingatkan murid-murid supaya berkelakuan baik. Namun, Akil tidak peduli. Dia meluru ke hadapan bas untuk memotong barisan kerana tidak mahu latih Lutf, ketua kelasnya, untuk menaiki bas dahulu. Belum sempat Cikgu Amelia menegur Akil, dia telah pun memasuki bas untuk memilih tempat duduk. Jadi, kita telah lihat di sini selalunya kita akan gunakan perkataan seperti dia berlari ke hadapan. Jadi, kami telah gunakan kata kerja tepat. Okay, kita gunakan meluru untuk menunjukkan dia terus berlari ke hadapan. Okay, meluru ke hadapan. Dia dash to the front. Okay, jadi kita lihat juga peringkat seterusnya. Selang beberapa minit. Untuk peringkat seterusnya kita lihat penanda wacana yang digunakan. Okay, penanda wacana conjunction. Jadi selalunya pelajar akan gunakan beberapa minit kemudian atau kemudian. Jadi untuk kita gunakan bahasa yang lebih tepat atau lebih cantik, kita boleh gunakan selang beberapa minit. Okay, selang beberapa minit, bas memulakan perjalanan. Perut Natasha pula mula berkeroncong. Selalunya kita akan katakan, saya berasa lapar. Natasha lapar. Jadi, untuk lebih cantikkan karangan awak, kita boleh gunakan perut mula berkeroncong untuk menggambarkan seseorang sedang berasa lapar. Okay, jadi kita gunakan perut mula berkeroncong. Jadi dia mengeluarkan paket kerupuk yang dibawa. Sepantas kilat, Akil menerjah ke arahnya. Dia merampas paket kerupuk daripada Natasha, tetapi Natasha berkeras. Okay, di sini kita lihat. Tadi kita katakan perwatakan Akil tu seorang budak yang nakal. Jadi kita harus gambarkan kenapa dia seorang yang nakal. Apakah ciri-ciri pelajar yang nakal? Di sini kita dapat kita dapat lihatlah kenapa Akil tu budak yang nakal. Dia telah mengganggu Natasha. Ingat tak pada permulaan cerita dia telah mengambil diari Natasha. Kemudian di sini pula dia telah mengambil makanan Natasha. Jadi di sini kita dapat lihat perwatakan Akil. Jadi dia tidak akan sesekali membenarkan Akil mengambil barangnya. Mereka berdua berebut-rebut paket kerupuk sehinggalah paket kerupuk itu akhirnya meletup. Habis bertaburan isian ke lantai bas. Kemudian apa akan berlaku? Tentulah Natasha akan marah. Jadi kita lihat di sini penggunaan dialog. Jangan sampai saya cubit kamu, Akil. Natasha memberi amaran sambil mengetap bibirnya. Jadi kalau kita selalu kata Natasha marah terhadap Akil, kita tidak dapat rasa sangat marah itu bagaimana. Tapi kalau kita gunakan frasa mengetap bibirnya, kita dapat menggambarkan, oh, Natasha ni betul-betul sedang marah. Kemudian kita lihat Akil menjeling Natasha dengan bibirnya mencebik, membuat kemarahan Natasha semakin marah. Hairi, kawan sekelas mereka, turut bermasam muka kerana benci dengan kelakuan Akil. Situasi tegang itu berterusan hingga mereka semua tiba di taman haiwan. Jadi kita boleh gambarkan bagaimana suasana di dalam bas mereka apabila mereka membuat dalam perjalanan ke taman haiwan. Jadi di sana, kesemua murid mengikut Cikgu Amelia dan seorang pegawai bertugas untuk meneroka taman itu. Pada mulanya, Akil berasa takjub dengan keindahan taman, tetapi lama-kelamaan dia berasa bosan. Jadi dia pun mula melencong daripada kawan-kawannya. Takjub. Kalau selalunya pelajar gunakan perkataan kagum, okey. Sekarang saya kongsikan kata adjektif yang sinonim dengan kagum. Mereka boleh gunakan takjub atau amaze. Okay. Jadi kita kongsikan, kita gambarkan perasaan pelajar sebaik mereka tiba di
taman haiwan. Kemudian kita lihat di sini. Ini lebih bagus. Di sini ada gajah. Di sana ada monyet. Jadi Akil menjerit kesukaan sambil memecut ke kandang monyet. Monyet-monyet sibuk bergayut dari dahan ke dahan dan Akil mengambil kesempatan dengan mengacah-acah. Mengacah-acah tu macam mengganggu. Mengganggu seekor anak monyet menggunakan bagnya. Jadi anak monyet itu cuba mengambil beg tetapi Akil terus mengacah-acahnya. Tanpa pengetahuan Akil, ibu kepada anak monyet itu sedang memerhatikan tingkah laku Akil. Jadi di sini sudah mula masalah yang timbul. Okey. Jadi dia berasa marah kerana anaknya diperbodoh-bodohkan oleh seorang manusia. Dengan cepat dia menuruni pokok lalu menyambar beg Akil. Okay, menyambar tu snatch. Kering darah Akil kerana berasa gerun melihat aksi monyet itu. Jika selalu kita gunakan takut, okay, kita boleh gunakan gerun. Okay, jadi kata sinonim gerun kita boleh gunakan takut. Melihat aksi monyet itu. Dia takut kalau monyet itu akan mengganas terhadapnya pula. Namun, dia mesti berusaha untuk mendapatkan bagnya semula. Walaupun telah beberapa kali percubaan, Akil tetap gagal untuk mendapatkan bagnya. Jadi, apa yang berlaku seterusnya? Di sini membuat pembaca tertanya-tanya. Itulah yang apa awak perlu lakukan apabila menulis karangan. Awak perlu membuat pembaca awak tertanya-tanya apa akan berlaku. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, Akil bertambah takut. Kerana di dalam bagnya terdapat wang $50 yang diberikan oleh ibunya. Untuk membeli barangan yang dipesan selepas lawatan itu nanti. Kawan, tolong saya, jerit Akil. Jadi apa akan berlaku? Di sinilah bahagian klimaks cerita ini. Okey? Jadi kalau kita lihat di sini, lama Akil menjerit. Akhirnya jeritanya didengari oleh Natasha dan Hairi. Mereka cepat-cepat menuju ke arah suara Akil. Alangkah terkejutnya mereka melihat apa yang sedang terjadi. Monyet itu sebaliknya meniru-niru gaya Natasha, Hairi dan Akil yang melompat-lompat ingin mendapatkan beg Akil semula. Di sini menunjukkan gambaran seekor monyet yang mengikut gelagat Akil. Monyet itu, mereka bertiga hampir mati akal apabila tiba-tiba Hairi bercadang untuk mencari Cikgu Amelia ataupun mana-mana pegawai taman haiwan untuk meminta tolong. Mati akal. Terdapat penggunaan peribahasa dalam perenggan ini. Jadi tidak berapa lama kemudian, Hairi kembali ke kawasan monyet bersama seorang penjaga haiwan. Penjaga haiwan itu menarik perhatian monyet itu dengan mengacu ke arah buah pisang yang dibawa sama. Monyet itu tidak berfikir panjang untuk berlari ke arah buah pisang itu dan sekaligus melepasnya beg Akil daripada pegangannya. Sejurus sahaja monyet itu mendapatkan makanannya itu, penjaga haiwan terus membawa monyet ke kawasan yang lain. Beg Akil turut dipulangkan. Lihat, kita tidak akan gunakan kemudian atau setelah itu, kita gunakan sejurus sahaja. Terdapat penanda wacana. Dan kita lihat di sini, saya harap ia adalah satu pengajaran kepada kamu. Kita mestilah menghormati haiwan-haiwan di sini kerana mereka juga mempunyai perasaan seperti kita, pesan penjaga haiwan itu berkata. Jadi terdapat nilai murni di sini. Jadi pastikan bila kita akhiri karangan kita itu, kita perlulah masukkan nilai-nilai yang kita belajar. Jadi nilai murni dalam cerita ini menghormati haiwan-haiwan. Jadi Akil menunduk malu mendengar kata-kata penjaga itu. Beberapa saat selepas itu, Cikgu Amelia juga tiba. Dia berasa sangat kecewa dengan tingkah laku Akil.
Dengan tegas, Cikgu Amelia memberikan amaran kepada Akil. Disebabkan apa yang telah berlaku, Cikgu Amelia terpaksa meringkaskan lawatan mereka dan pulang ke sekolah dengan segera atas langkah keselamatan. Okey, jadi dan yang terakhir kalau kita lihat di sini ada sebab dan akibatnya. Disebabkan perbuatan Akil yang mengganggu monyet itu, Cikgu Amelia terpaksa memendekkan tempoh lawatan mereka di Taman Haiwan. Okay? Dan kita akhiri karangan kita menutup karangan kita. Sepanjang perjalanan pulang ke sekolah, Akil tidak putus-putus berasa bersalah terhadap kawan-kawannya. Disebabkan kenakalannya, mereka semua tidak dapat menikmati lawatan itu. Dia tahu kawan-kawannya pasti berasa marah terhadapnya. Dia berasa serik dengan apa yang telah terjadi. Dengan penuh iltizam, dia mahu meninggalkan perangai nakalnya itu dan menjadi seorang yang positif mulai saat itu. Peristiwa itu mahu dijadikan sebagai teladan agar pisang tidak akan berbuah dua kali. Okay, iltizam tu apa? Iltizam tu keazaman atau determination. Jadi kalau kita selalu gunakan saya berazam kan. Jadi kita boleh gunakan frasa dengan penuh iltizam. Okay. Kita akhiri juga dengan peribahasa pisang tidak akan berbuah dua kali. Okay, teladan tu apa? Teladan tu contoh yang baik. Contoh yang patut diikuti. Okay. Jadi di sini kita dapat lihat penggunaan terdapat ciri-ciri penulisan yang boleh pelajar gunakan. Okay, saya akan kongsi sekali lagi. Okay, terdapat peribahasa, kata kerja dan kata adjektif yang tepat dan juga terdapat bandingan semacam. Okay, jadi bila awak bandingkan dengan karangan yang awak ada sekarang, okay, karangan awak sendiri, awak bandingkan apa yang kurang dalam karangan awak dan apakah ciri-ciri penulisan yang perlu awak masukkan dalam karangan awak supaya karangan awak lebih menarik dan dapat menarik perhatian pembaca dan sekaligus dapat memperbaiki karangan awak. Okey? Baik, sejauh ini ada sebenarnya soalan? Okey, baiklah. Saya harap apa yang telah saya kongsikan tadi bermanfaat. Okey, saya ingin terima kasih juga sebab sudi untuk join live kami pada petang ini. Jangan lupa untuk mengikuti platform media sosial kami, Instagram kami, Facebook kami dan TikTok kami. Untuk keterangan lanjut tentang program mingguan kami, okay, Pusat Bahasa Nusa, bolehlah layari website kami. Dan untuk registration, jika anda ingin register anak anda bolehlah menelusuri website kami. Dan juga boleh join WhatsApp channel kami. Dan untuk keterangan lanjut, okay, jika anda lebih selesa untuk berbual terus di telefon bimbit kan, anda bolehlah telefon di hotline 8186-0376. Okey, jadi terima kasih dan saya harap sesi ini bermanfaat. Jumpa lagi pada sesi yang seterusnya. Bye!